Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, apa khabar semua kawan-kawan? Okey, hari ini kita mengenali apa itu dadah berbahaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya di luar sana, jauhilah dadah musuh negara. Dadah itu pemusnah kehidupan, dan hidup anda pasti bahagia jika jauhi dadah. Okey, dadah adalah bahan kimia psikoaktif yang berbahaya, yang di mana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang daripada segi fizikal, daripada segi mental, dan juga daripada segi emosi, serta mengubah tingkah laku apabila digunakan oleh seorang yang menyalahgunakan dadah. Kerana itu kita sebut dia psikoaktif. Sebab kenapa kita sebut dia psikoaktif? Kerana dia jenis bahan kimia yang memberi kesan secara kesan kepada otak kita. Maknanya memberi kesan kepada yang mengubah bagaimana sistem saraf dan otak kita berfungsi. Iaitu psikoaktif yang memberikan kesan kimia kepada kita punya tingkah laku, mental, keadaan mental, mengubah tingkah laku, bagaimana kita punya otak kita berfungsi, kita punya nervous system, bagaimana sistem nervous, macam mana sistem saraf kita berfungsi dan sebagainya, yang boleh akhirnya membawa kepada penagihan yang amat sukar untuk dihentikan. Sebab itu ia punya kesan, yang ciri-cirinya ia punya kesan yang paling ketara ke atas sistem saraf dan bukan digunakan untuk tujuan perubatan dan disalahgunakan. Sebab itu kita ada istilah dipanggil sebagai misuse ataupun abuse. Misuse maknanya kita menyalahgunakan. Abuse maknanya mereka menyalahgunakan dadah. Misuse ataupun abuse, drug abuse. Lepas tu kita panggil dalam English, kita ada drug abuser. Okey. Sebab tu dadah ini mengubah tingkah laku, bagaimana mereka punya emosi, bagaimana tingkah laku, bagaimana cara mereka berfikir, bagaimana mereka bertindak dan sebagainya. Bila mereka dipengaruhi oleh dadah dan mereka bertindak di atas pengaruh dadah, dan itulah ada di antara mereka yang kita nampak adanya di bawah pengaruh dadah sampai sanggup melakukan sesuatu jenayah seperti membunuh, sebab mereka di bawah pengaruh dadah, ya. Mereka berada di alam ilusi, alam khayalan yang mereka sendiri pun mereka tak sedar. Kalau dadah ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia memberikan satu dadah, sebenarnya dadah ni adalah bahan kimia yang boleh masuk ke dalam otak kita. Bila dia masuk ke otak kita, dia mengambil tugas, maknanya dia mengambil alih otak kita, sama ada untuk meningkatkan dopamin, dia beri kesan ke atas kita punya neurotransmitter. Kerana itulah mereka yang mengambil dadah ini, dia akan mengalami high yang amat tinggi, mengalami satu keseronokan, mengalami satu pengalaman yang sebenarnya mengalami ilusi, mengalami khayalan dan sebagainya, kerana dipengaruhi oleh dadah yang beri kesan kepada otak itu. Dan dadah ini sama ada daripada semula jadi seperti pokok popi yang menghasilkan daripada pokok popi tu, daripada bunga pokok popi tu kita macam ada buah yang kalau kita toreh keluar getah dia, ya. Getah pokok popi tu yang warna putih tu, itulah yang akan bila dia kering dia akan jadi warna coklat atau warna hitam. Itulah yang kita panggil candu. Dan bila candu diproses akan jadi morfin, dan morfin akan diproses menjadi heroin. Okey. Itulah daripada dadah yang daripada tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, dadah sintetik. Sintetik ni adalah dadah buatan manusia, seperti mana metafetamin atau dikenali sebagai syabu. Di jalanan ada dikenali sebagai batu, ais, dikenali sebagai kristal, mat kristal dan sebagainya. Orang kenali sebagai batu, syabu, ais kristal, mat.
ialah dadah metavitamin daripada bahan-bahan kimia, ya. Saya pernah lihat di internet, sebenarnya bahan kimia ni kita boleh beli di luar sana, bahan kimia yang boleh senang diperolehi, senang didapati. Cuma precursor tu yang mungkin kita kena beli secara black market, dan sesiapa sahaja boleh proses, dan siapa sahaja boleh Google di internet bagaimana nak buat dadah syabu ni. Cukup mudah untuk buat dadah syabu dan untuk jual, ya. Sebab semua dia punya bahan-bahan dia, bagaimana keadaan dan cara untuk membuatnya sudah ada di internet, ya. Sebab tu ramai orang terlibat dalam pembuatan dadah syabu, sebab cukup senang nak dapat dia punya nak cari dia punya apa bahan dia, apa resepinya, bagaimana cara nak membuatnya di dalam internet. Dan saya sendiri pernah tengok dalam YouTube bagaimana seseorang itu buat syabu. Memang cukup senang, dan inilah suatu ancaman yang amat besar kepada anak-anak muda kita terlibat dalam penyalahgunaan dadah, ya. Ini dadah sintetik, ya. Kedua, selain tu dadah sintetik yang saya daripada syabu juga pil kuda. Biasa warna merah yang banyak digunakan di belah pantai timur. Apa itu pil kuda sebenarnya? Okay. Pil kuda sebenarnya juga adalah metavitamin ataupun syabu ni, tetapi dicampur dengan kafein. Dicampur dengan kafein, dia buat dalam bentuk pil. Itu kita namakan pil kuda. Kenapa dipanggil pil kuda ni? Sebab pil kuda ni daripada Yabah, satu kataan daripada Thailand, merujuk kepada kuda gila. Kuda yang maknanya mereka yang mengambil pil kuda ni dia akan gila macam kuda yang gila. Kerana itu dipanggil sebagai pil kuda, ya. Sebab itu pil kuda ni itu panggil Yabah. Sebenarnya juga adalah bahannya juga daripada syabu metavitamin yang dicampur dengan kafein dan dibuat dalam bentuk pil. Ini dadah yang dalam 10 tahun yang lalu, dadah daripada opiat, daripada pokok popi ni, dadah opiat, dadah jenis opiat masih lagi menjadi satu kesukaan ataupun carta yang nombor 1. Tapi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, dadah jenis opiat dah jadi nombor 2. Seperti heroin, ya, dadah yang pernah popular. Dan dadah sekarang ni yang paling popular di kalangan anak muda kita adalah dadah jenis disebut tadi metavitamin syabu. Dadah daripada bahan kimia. Dan dadah syabu ni adalah satu dadah yang boleh menyebabkan sel-sel otak kita mati. Dan kerana bila sel-sel otak ini mati, inilah yang akan menyebabkan sakit mental ni, ada mengalami penyakit seperti orang Parkinson, yang Parkinson tu, sakit Parkinson, dan juga mengalami masalah mental sebab sel-sel otak yang mati ni akibat dadah syabu ni. Kenapa sel-sel otak ni boleh mati? Sebab dadah syabu ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia masuk ke dalam otak kita, sebenarnya dalam otak manusia ni dia ada satu lapisan, ya. Satu lapisan yang tidak membenarkan benda asing untuk masuk ke dalam otak kita. Tapi oleh kerana daripada segi kimianya, molekul dadah ni dia menyerupai molekul kimia badan kita. Kerana itulah dadah ni dapat masuk ke dalam otak kita. Termasuklah metavitamin. Dan apabila dadah metavitamin ni masuk ke dalam otak kita, masuk dalam kawasan otak kita, dia akan menyebabkan sel-sel kita punya sel-sel neuron ni akan menyebabkan mengeluarkan dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter, bahan kimia neurotransmitter dalam otak kita, nafsu saraf kita, nafsu saraf yang menyebabkan rasa seronok, rasa bahagia, rasa satu rasa yang euforia, rasa bahagia, rasa seronok. Dan dadah syabu ni akan menyebabkan kita punya sistem, kita punya neuron, sel-sel neuron kita ni mengeluarkan, dipaksa otak kita ni dipaksa sebenarnya untuk menyebabkan dopamin ini dikeluarkan meningkat sebanyak 8 kali ganda daripada jumlah yang biasa, normal yang dikeluarkan oleh otak kita.
Dan oleh kerana itu, oleh kerana jumlah uh, dopamin yang cukup tinggi ni yang dikeluarkan oleh otak kita, sebab itulah mereka yang menyalahgunakan dadah syabu ni akan merasai high yang teramat ya, mengalami satu high yang teramat tinggi. Maknanya high tu berbeza daripada dadah yang lain sebab dia 8 kali ganda daripada dopamin yang biasa dikeluarkan. Dalam keadaan otak bila dipaksa terus dipaksa, akhirnya otak inilah yang akan mati, yang berkesan yang buruk di kemudian hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, sahabat-sahabat dalam Facebook sekalian, kita kena ingat dadah berbahaya itu musuh kita. Kita kena bersama membantu kerajaan. Bukan hanya meletakkan pada pihak berkuasa semata-mata, tapi kita kena melakukan sesuatu. Sekurangnya kita kena tanya diri kita, apa yang kita nak buat? Apa yang kita perlu lakukan? At least sekurangnya kita letak pesanan dalam WhatsApp itu, jauhilah dadah sebab dadah itu musuh negara. Itu pun dah cukup. Ataupun sekadar dalam mungkin kita berpesan pada anak kita, setiap hari kita berpesan pada keluarga kita ingatkan dadah musuh negara. Sebab dia punya ancaman di luar sana. Sebab saya pernah jumpa pelajar sekolah yang saya pernah tangkap pelajar sekolah. Bila kita tangkap pelajar sekolah yang tingkatan 5 tahun 2014, tak silap saya, ya, kita dapati dia positif dadah syabu. Kita tanya, macam kenapa terlibat dengan dadah ni? Oh, rupanya mereka yang menjual dadah ni, mereka akan target anak-anak kita yang masih bersekolah ni untuk jadi penagih. Mereka jadi kawan, mereka mula-mula akan merapati anak kita jadi seperti abang angkat, si kawan baik, kawan rapat, bawa anak kita pergi belanja makan dan sebagainya, tanya apa masalah dia akan ambil berat lah di peringkat awal. Dan bila dah rapat, dan mereka akan berikan dadah ini secara percuma. Bila dah pelajar ni rasa dadah, dia hendak lagi akhirnya jadi penagih. Dan bila dah pelajar ni jadi penagih, barulah yang sebenarnya penjual dadah ni ataupun kita panggil tokan ni, akhirnya barulah dia mula menjual dan pelajar tersebut jadi penagih dadah. Banyak pelajar sekolah yang bila saya jumpa kes macam ni, sebab dia mula-mula jadi kawan, jadi rapat dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati. Dadah syabu satu dadah yang berbahaya. Jadi kita kena bersama-sama, tanggungjawab kita bersama. Sebab dadah syabu ni saya sebut tadi, yang pertama, dia boleh dibuat sendiri. Bahan boleh cari dalam internet, orang boleh beli kat luar dan sebanyak orang boleh buat. Maknanya sesiapa pun boleh buat kilang sendiri. Saya sendiri pun ada buka dalam internet, ini saya cari resepi. Resepi buat syabu. Senangnya cara dia. Dalam YouTube ada pula dia punya tutorial macam mana nak buat dan sebagainya. Maknanya dia ajar, dia tunjuk satu persatu dari segi apa bahannya, videonya cukup senang. Sebab tu untuk kita nak menghapuskan dadah syabu ni bukan sesuatu yang mudah, ya. Dia tak perlu diimport daripada luar, tak perlu diseluduk masuk. Maknanya orang kita sendiri boleh buat, ya. Ramai orang nak buat syabu sebab dia boleh dijual, boleh buat duit dan sebagainya. Ni dia akan wujud. Sebab tu dadah ni akan terus wujud. Sebab dia mudah dibuat, senang nak dibuat, dan dia adalah satu benda yang kita orang kata boleh kaya cepat. Sebab tu dadah ni sukar untuk kita hapuskan. Jadi daripada saya, pesanan saya, jauhilah dadah. InsyaAllah hidup anda pasti bahagia tanpa dadah. Sekian, terima kasih.